Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syed Imran, AJK Technical untuk Drone Delivery Challenge Europe 2022. Untuk video kali ini saya akan menceritakan perjalanan dan juga peraturan-peraturan yang perlu peserta ambil maklum dalam menyertai pertandingan ini. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan menceritakan secara umumnya format pertandingan drone ini. Okey, pertandingan ini melibatkan pilot mengawal drone melalui obstacle course sambil membawa kotak Happy Meal McDonald. Di mana pertandingan ini juga melibatkan pengumpulan point di setiap yang akan diberikan apabila drone melepasi halangan, dan juga tempoh masa start daripada mulaan hingga mendarat pertandingan nanti. Okey, jadi pemenangnya akan ditentukan oleh poin yang terbanyak dan juga masa yang terpantas. Okey, berkenaan dengan Happy Meal cardboard box tu, dia sama macam yang kita boleh dapat di McDonald. Okey. Baik, di hari pertama, hari pendaftaran peserta atau ketika peserta melapor diri, di situ kita akan buka kaunter di mana tapisan drone akan dilakukan. Di situ akan ada marshal technical yang akan memeriksa spek drone mengikut format pertandingan. Okey. Setiap kumpulan dibenarkan untuk bawa dua drone, iaitu main drone dengan backup drone. Okey, walau bagaimanapun bukanlah wajib setiap peserta bawa dua drone. Okey. Jika anda yakin dengan satu drone, so itu terpulang kepada risiko peserta kumpulan masing-masing. Okey. Setelah drone tu dah dicek teknikal dia dan contoh kata teknikal bersetuju drone itu melepasi syarat, satu stiker akan ditampalkan untuk main drone dan backup drone, dan stiker tu tidak ditanggalkan di sepanjang pertandingan. Okey. Okey, setelah selesai semua itu, urusan semua tu, peserta dan tim dibenarkan untuk bawa semua peralatan ke pit area. Di situ peserta boleh meletakkan barang-barang, alatan-alatan, dan di situ juga disediakan plug point untuk peserta cas bateri dan sebagainya. Okey, sedikit berkenaan dengan spek drone seperti yang kita dah upload dalam dokumen di website. Okey, anda perhatikan bahagian-bahagian yang di highlight seperti size propeller 10 inci maksimum. Okey, blade propeller perlulah 3 atau 4 terpulang kepada masing-masing. Multi rotorcraft dengan 4 atau 6 motor yang dibenarkan, dan lain-lain lah. Okey, ini teknikal yang anda boleh baca. Cuma yang di bahagian bawah tu, jenis-jenis bracket, holder atau gripper yang digunakan untuk mengangkut kotak Happy Meal tu, ianya bergantung kepada kreativiti tim masing-masing lah. Okay. Selagi ianya memenuhi syarat kotak ni. Kotak ini berukuran 400 kali 400 mm dan setinggi 350 mm. Ketika di kaunter nanti, anda hanya perlukan masukkan drone dalam kotak tu. Boleh masuk dari sudut tu, dia lepas. Kemudian kita akan semak benda-benda lain lah. Okey, berdasarkan pertanyaan sebelum ni, ada yang bertanya berkenaan dengan drone tu boleh berkenaan dengan GPS dan stabilizer. Okey, yang dua tu tidak dibenarkan. Jadi pengawalan drone ni bergantung kepada skill pilot. Okey. Baik. Seterusnya sedikit makluman berkenaan dengan game field. Game field akan dijalankan di tempat yang terbuka, di padang berumput, atau dalam arti kata lain yang tuan-tuan dah boleh lihat, pertandingan ni berlaku di stadium padang bola. Okey. Di kawasan ini saja digazetkan sebagai kawasan penerbangan, flying ground. Di luar kawasan ni adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Baik, ini adalah susun atur game field. Seperti yang anda lihat, terdapat beberapa halangan di sini. Okay.
Saiz dan dimension halangan ada dalam dokumen yang telah kita kongsikan sebelum ini, dan ini adalah kawasan pilot atau spotter area. Untuk pilot dan spotter area tidak dibenarkan pilot dan spotter berada di kawasan game field melainkan dengan kebenaran. Baik, sebelum kita mulakan pertandingan di hari pendaftaran tu, selepas selesai mendaftar dan sebagainya, dinasihatkan agar semua tim bersedia di pit area masing-masing, dan akan ada jadual yang mengikut masa dan giliran untuk setiap tim test run di game field. Okay. Selain daripada tu, game field adalah kawasan larangan. Kita akan benarkan setiap tim untuk mencuba kawasan pertandingan, dan di situ juga terdapat judge dan juga marshal. Sekiranya pilot dan spotter ingin bertanya soalan, boleh bertanya direct di situlah. Dan kita juga akan mengambil masa dan point jika bergantung kepada peserta lah. Jika mahu, kita akan ambil masa dan point untuk mendapatkan feeling sebenar hari pertandingan. Okay, kedua-dua drone yang peserta ada, main dan backup, boleh dibawa dan dicuba. Okay. Dan pastikan juga ketika itu VR headset setiap pilot berfungsi dengan baik untuk hari pertandingan nanti. Baik, seterusnya adalah pilot dan spotter. Saya nak menceritakan sikit peranan-peranan kedua-dua ni. Okay. Pilot seperti yang kita ambil maklum, dia akan mengawal lah drone tu untuk terbang melepasi halangan dan sebagainya. Pilot biasanya dia tidak bergerak mana lah, dia akan duduk di pilot area tu dan dia akan mengawal drone melalui VR headset tu. Okay. Walau bagaimanapun, spotter sebelum masuk ke pertandingan, dia memerlukan setiap peralatan tool yang dibawa adalah selamat, berfungsi dan mematuhi peraturan pertandingan. Dan bersedia dengan alatan-alatan pembaikan pantas sekiranya berlaku masalah ketika di pertandingan sedang berlangsung lah. Okay. Spotter ni tugas dia banyak sikit. Okay. Spotter ni dia bertugas sekiranya untuk buat recovery sekiranya berlaku kemalangan terhadap drone, ataupun sekiranya tidak berlaku kemalangan, beliau akan duduk di samping pilot dan memberi tips kepada pilot berkenaan dengan drone. Seperti biasa, pilot akan pakai Google tu, yang mungkin arahan dari spotter contohnya drone terlalu tinggi atau perlu ke kanan sikit atau ke kiri sikit. So itu tugas-tugas spotter lah. Yang lebih-lebih lagi berkenaan kemalangan tu saya akan cerita selepas ini. Okey, spotter juga dinasihatkan untuk bersedia dengan shield cover sekiranya berlaku di mana drone hilang kawalan dan kebetulan dia spinning di padang rumput tu. So dengan shield cover tu, spotter boleh tutup lah dan retrieve balik drone tu. Okay. Dan juga fire extinguisher kita akan sediakan di setiap bucu pertandingan, dan kita juga akan letak fire extinguisher di pilot area untuk digunakan oleh spotter sekiranya perlu. Okey, ketika di hari pertandingan, setiap pasukan perlu berada di pit. Okey, sebab pengumuman giliran akan ditunjukkan dan akan diumumkan. Tim yang dipanggil perlu datang seberapa segera bersama dengan drone dan alatan ke pilot area. Dan tim yang sedang menunggu wajib disarm drone. Sekiranya kita dapat tangkap ada tim yang menghidupkan radio secara sengaja atau tidak sengaja, tim tu boleh didisqualify. Ini kerana sebelum-sebelum ni berlaku gangguan di mana tim yang menunggu telah menghidupkan radio dan menyebabkan tim yang sedang bertanding hilang kawalan drone. Jadi hilang kawalan ni agak berbahaya kerana drone sedang terbang ni, apabila dia hilang kawalan, dia agak liar terbang ni. Macam-macam kita dah tengok untuk kes-kes sebelum ni lah kan, dan terdapat marshal di game field tu dan dia berbahaya kepada marshal. Okay. Baik, ketika hari pertandingan,
peserta hadir ke pilot area setelah diumumkan, dan setelah peserta dan pilot bersedia, termasuk juga dengan marshal bila sudah bersedia, marshal akan meniupkan whistle untuk 1 minit pertama. 1 minit pertama ni adalah setup time di mana spotter perlu bawa drone ke kawasan take off area. Okey, di atas meja dia akan letak drone dan pasangkan kotak Happy Meal tu siap-siap. Setup time tu berlaku dalam 1 minit, tempoh 1 minit. Sejurus habis 1 minit, marshal akan tiup whistle bertanda tamatnya setup time, dan whistle kedua bertanda bermulanya race time untuk tempoh 3 minit. Jadi tempoh pertandingan maksimum adalah 3 minit. Lebih daripada tu kita tak akan ambil kira markah lah kan, dan perlumbaan tu dikira tidak habis. Baik, apa akan berlaku sekiranya setup time tu dah tamat tapi drone tu tak boleh tak berjaya dihidupkan, sebagai contoh, atau ada masalah dengan setup time. Baik, sekiranya ada masalah drone ketika dalam tempoh setup time, ketika itu spotter boleh menukar kepada backup drone. Di situ pentingnya backup drone. Sekiranya anda dah letak drone ke atas meja, seperti anda tengok dalam gambar ni, ini adalah take off table, dan pilot hidupkan radio tapi tak berjaya. Dalam tempoh 1 minit, drone dibenarkan untuk tukar. Ambil backup, try tukar. Kalau tak tukar pun, nak repair ke time tu adalah tempoh setup time. Okey. Sekiranya setup time dah tamat tetapi ada masalah lagi, semuanya boleh disambung ketika race time. Cuma tukar drone dah tak dibenarkan. Sekiranya peserta berniat untuk tukar dari main ke backup, berlaku dalam tempoh setup time saja. Ketika race time, anda tidak dibenarkan tukar drone, dan anda cubalah baiki drone tu dalam tempoh race time. Anda akan rugi tempoh masa berlumba lah. Okey. Baik, untuk peraturan ketika pertandingan ni, seperti yang anda lihat game field ni, okay, table akan berada di sekitar ni, take off table. Okay. Untuk normal fly path, drone perlu terbang melalui kawasan ini, okay, melalui obstacle ni. Okay, elak semua obstacle ni. Kemudian hantar delivery point, patah balik obstacle terakhir, dan seterusnya kembali mendarat di take off point. Jadi ada satu point, bukan markah ya, satu point yang destinasi yang perlu drone tu pergi. Destinasi pertama, destinasi kedua, untuk deliver Happy Meal box tu anda boleh pilih 3 meja ni, dan akhirnya destinasi terakhir adalah landing point di take off point. Baik, ini adalah normal flying path. Okay. Bagi penerbangan yang tidak normal, contoh anda terbang, lepas tu pilot decide obstacle yang ni tak mampu dilalui, so mereka lakukan sesaran seperti ini. Ini tidak dibenarkan. Walaupun flight path ni tak berjaya dilepasi, flying path still kena ikut yang asal lah. Okay. Ini tak dibenarkan, hanya ini saja dibenarkan. Yang kedua, anda terbang, terlepas halangan, anda terus patah balik untuk memulakan semula halangan yang terlepas tu, contohnya. Ini juga tak dibenarkan, tetapi dibenarkan dengan makluman. Kenapa kita kena maklumkan? Sebab macam saya cakap, ada marshal yang bertugas di game field. Sekiranya marshal tengok tiba-tiba je drone tu patah balik, jadi itu membahayakan marshal yang ada di game field.
Jadi dibenarkan untuk ulang obstacle yang terlepas cuma dengan maklumat. Okey. Setiap kesalahan ni akan ditolak penalti lah. Penalti tu dalam bentuk saat. Yang mana tempoh race time tu akan bertambah lah. Okey. Seterusnya, point game. Baik, untuk setiap obstacle kita ada 1, 2, 3, 4, 5 delivery point, 6 dan 7. Setiap point ni akan ada markah. Jadi anda lihat point yang pertama ni ada markah ada 1. Yang ni setiap gelung ni ada 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Wall ni pula ada 5 wall, lepas ni 5 wall ada 5 markah. So dia agak straightforward lah. Jadi ini point-point game. Termasuk juga point ketika take off dan ketika point mendarat. Okay. Dan terdapat juga satu delivery point ni yang saya highlight di sini adalah ada 3 meja untuk delivery point, di mana setiap meja tu saiz pendaratan dia adalah berbeza. Kalau anda lihat di sini, pendaratan untuk meja hijau paling kecil. Nah, di situlah markah dia yang paling besar lah. Dia bermula merah sebagai 10 markah, 10 point, kuning 15 dan akhirnya hijau adalah 20 markah. Okay, jadi ini bergantung pada skill pilot untuk pilih table mana untuk diletakkan. Dan point dikira sekiranya Happy Meal tu terletak dengan elok atas meja lah. Sekiranya dia tercampak ke bawah atau jatuh, anda akan kehilangan point delivery. Okay. Okay, ini seperti yang saya cakap jadi, apa akan berlaku sekiranya anda terlepas halangan. Anda boleh ulang halangan yang sama tapi dengan maklumat. Sekiranya anda decide untuk meneruskan pertandingan untuk ke halangan seterusnya, anda tak akan dapat point, tapi anda akan kena penalti untuk setiap halangan. Contohnya kalau untuk halangan tu dia ada 3 point, so 3 saat akan dikenakan sebagai penalti lah. Okey, untuk ketinggian maksimum 6 meter, sekiranya didapati pilot menerbangkan drone dengan sengaja melebihi 6 meter, kita akan hentikan pertandingan. Kita akan kumpulkan markas sekat main yang ada dan dikategorikan sebagai did not finish lah. Baik, ini yang kerap berlaku, prosedur kemelangan. Jadi sekiranya berlaku kemelangan di sepanjang pertandingan tu, maksud saya bukanlah kemelangan, tak semestinya kemelangan melibatkan pelanggaran atau sebagainya. Mungkin ada masalah teknikal, drone tak boleh terbang, atau dia berlaga dengan obstacle, blade dia patah dan sebagainya. Dan marshal, apabila benda tu berlaku, marshal akan lihat dan marshal akan tentukan sama ada drone tu pilot boleh cuba buat recovery atau tidak. Sekiranya pilot tu boleh di recover oleh pilot dari jauh, kan, dia cuba terbangkan semula, maka spotter tiada keperluan untuk masuk. Sekiranya berlaku apa-apa kepada drone, contohnya bila berlaku tu marshal lihat ada bahagian yang patah, ada propeller yang tercabut dan sebagainya, marshal akan bagi signal kepada spotter kebenaran untuk masuk jika dia nak masuk. Okay, spotter dilarang jika lihat drone tercampak je terus berlari masuk, tak benar. Jadi spotter perlu minta kebenaran marshal jugalah untuk masuk. Untuk syarat spotter masuk, pilot perlu disarm dulu. Okay, pilot perlu disarm, spotter masuk, try buat recovery balik macam mana, dan bagi signal kepada pilot untuk terbangkan. Jika berjaya, spotter boleh balik lah, okay, ke pilot area. Saya rasa itu saja secara ringkas pertandingan ni, pertandingan berkenaan dengan briefing dengan pertandingan ni.
Apa-apa bolehlah tanya soalan melalui Telegram atau email, kita akan cuba menjawab lah. Sekian, terima kasih.